Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. InsyaAllah bertemu kita dalam program Kahfi Hour yang dibawa oleh Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung UIAM, JPM SIAM. Jadi sebelum kita memulakan, kita masuk kepada pengisian kita, lebih moleklah orang kata jika kita berkenal dulu dengan speaker kita. Sebab orang kata kalau tak kenal maka ta'aruf. So nama yang diberi adalah Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Background pembelajarannya, beliau mendapatkan diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat dari Darul Quran Jarkim pada tahun 1993 hingga 1997. Kemudian melanjutkan pelajaran pada peringkat sarjana muda dalam Usuluddin, pengkhususan Al-Quran dan Al-Hadis di Universiti Malaya. Kemudian melanjutkan lagi dalam peringkat master Usuluddin, pengkhususan dalam tafsir Al-Quran juga di Universiti Malaya. Dan beliau sekarang bertugas di Jabatan Tilawah Al-Quran, Pusat Bahasa dan Perkembangan Akademik Pra-Universiti di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sejak tahun 2000. Dan bidang kekhususan dan kepandaian beliau adalah tajwid, tahfiz dan juga tafsir Al-Quran. Jadi dekat sini kita nampaklah yang speaker kita ni memang hebat tentang tafsir Al-Quran, dari sejak diploma lagi. Jadi tanpa membuang masa, insyaAllah saya kepada Ustaz Abdullah Bukhari untuk memulakanlah tadabbur surah Kahfi ini, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada moderator Saudara Luqmanul Hakim, Hanan, kemudian semua pelajar-pelajar dan peserta yang berada dalam Zoom group ni. Alhamdulillah. Hanan kena bagi saya share screen ni. Saya tak boleh share screen. Host disable participant screen sharing. Carikan Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang penuh barakah ini kita bertemu dan insya-Allah topik yang kita akan bincang pada hari ini adalah tadabbur ataupun saya lebih suka kata sinopsis surah Al-Kahfi. Kalau ikut sunnahnya Nabi suruh bacalah pada hari Jumaat ni surah Al-Kahfi. Jadi mungkin sebelum ni kita ada baca tapi kita tak faham. Dan sebenarnya untuk tadabbur satu surah Al-Kahfi dalam masa sejam adalah satu usaha perkara yang mustahil. Jadi oleh kerana itu kita tidak akan tadabbur satu surah. Satu surah Al-Kahfi orang buat berbulan-bulan, tiba-tiba kita nak buat dalam masa sejam. Mengarutlah. Jadi apa yang penting kita just tengok sinopsis surah Al-Kahfi ini dicerita apa yang poin-poin penting yang mana mungkin boleh mengecurkan lidah kita, menaikkan selera kita untuk lebih tadabbur surah Al-Kahfi. Dan topik utama surah Al-Kahfi ini dia kata adalah pertembungan as-sira' bainal iman wal maddiyah. Ini berdasarkan buku ni lah. Buku Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. As-sira' bainal iman wal maddiyah. Dia kata ta'ammulat fi surah Al-Kahfi. Faith versus materialism, the message of surah Al-Kahfi. Dan dalam buku ni Syekh Ali An-Nadwi dia ulas kenapa Nabi suruh baca, apa kaitan dengan Dajjal dan sebagainya lah. Okey, kelebihan surah Al-Kahfi tengok, dia ada banyaklah kelebihan, tetapi yang agak ketara Nabi kata man hafidha 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usim min ad-Dajjal.
siapa yang menghafaz. Cuma nak kena ingat, term hafaz yang Nabi sebut dalam hadis ini, kita kena faham hafaz itu dalam nature 1400 tahun dahulu ketika Al-Quran turun pada Nabi. Hafaz pada orang Arab, hafaz faham dan juga hafaz praktik. Itu maksud dia. Jadi seolah-olah kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, siapa hafal praktik amal 10 ayat awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada Dajjal. Masalah kita, oleh kerana kita ni ajam, bukan Arab, kita hafal kosong tanpa kita memahaminya. Jadi kena ubah. Sama juga bila Quran kata iqra'ul Quran, baca Quran. Kita jangan baca macam orang Melayu baca. Kita kena faham baca mengikut kerangka baca pada orang Arab pada zaman Nabi. Dan bila sebut baca tu dibaca dengan tajwid dan dibaca dengan faham sekali. Macam kita kena lakukan dua aktiviti yang berbeza. Kita baca tajwid, lepas tu kita nak kena faham pula buka terjemahan. Jadi mungkin itu menjadi sebab lah kita ni orang ajam dapat lebih sikit pahala bila baca Quran, sebab kita kena melakukan dua aktiviti. Sedangkan orang Arab, satu aktiviti dah berangkum ni semua. Itu masuk hafaz. Masuk hafaz bukan hafaz kosong tapi memahami. Kita boleh apply apa kita hafaz. Macam kita kata hafaz sifir lah. Hafaz sifir. Kenapa kena hafaz sifir? Sebab kita nak apply kaedah dalam sifir itu bila kita buat soalan matematik. Bukan kata hafal, kita tak nak praktik. Itu maksud hafaz. Okey, kemudian bila kita bincang berkaitan dengan surah Al-Kahfi, Nabi kata selamat berdajjal. Jadi penting untuk kita tengok kenapa nak kena selamat berdajjal ni. Patut dajjal tu apa? Dajjal ni kalau ikut berdasar kenapa dari segi bahasa dia kata dajjal syai'u ghattahu, tutup. Patut di Iraq ada sungai nama Dajlah. Sungai Najlah. Kenapa? Li'annaha ghattatil ardu bima'iha hina fadha. Sebab air itu menutup bumi bila dia banjir. Atau dipanggil surah Dajlah. Sama juga dia kata Dajjal ni, dia kata penipu. Dia kata li'annal kadhba taghtiyatun. Tutup. Sebab apa? Dia memasukkan, dia menutup kebaikan, kebenaran dengan kebatilan. Lepas tu Dajjal ni senang cerita, salut, tutup dan juga cover. Macam aiskrim ni. Aiskrim kemas ni. Kita tengok macam emas tapi tidak. Sebenarnya aiskrim, tapi itulah kepakaran Dajjal. Dan memang itu kepakaran Dajjal. Berdasarkan hadis ini Nabi kata Dajjal ni akan muncul, lepas tu di tangan dia ada air dan juga api. Orang tengok air sebenarnya api yang membakar. Orang tengok api sebenarnya air yang sejuk dan juga sedap. Siapa yang jumpa, Nabi kata kena tuju kepada api. Kenapa dia berjaya tutup. Dan kalau kita tengok sekarang, dunia sekarang ni pun banyak dah ada sifat-sifat Dajjal. Contohnya umat Islam ditutup ataupun di cover, disalut oleh pihak barat dalam media mereka nampak seperti kita ni jahat. Sedangkan yang sebaliknya. Okay. Surah Al-Kahfi, kenapa dia kata selamat berdajjal? Bila Dajjal muncul, antara cabaran-cabaran yang kita akan hadapi adalah ujian iman. Lepas tu ujian harta. Sebab apa ujian harta? Dajjal ni dia dipinjamkan kuasa oleh Allah Ta'ala, boleh kita menunjukkan harta, mencipta kelebihan duniawi. Kemudian kalau kita tidak ada ilmu, kita juga boleh ditipu oleh Dajjal. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi kisah ketiga adalah kisah berkaitan dengan ilmu, knowledge. Dan kisah yang keempat cerita mengenai kuasa. Sebab apa? Kadang-kadang setengah orang yang mungkin katakanlah bila Dajjal muncul, dia nampak Dajjal terlalu powerful, dia nak menumpang kuasa Dajjal untuk kepentingan dia, lalu dia follow Dajjal. Itu sebabnya ini kita kata apa yang diulas oleh Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kenapa surah Al-Kahfi ni Nabi suruh baca, hafal, praktik? Sebab dia menjelaskan kepada kita kedudukan sebenar iman, harta ni macam mana, ilmu pengetahuan dan juga kuasa. Supaya kita tidak mudah ditipu. Sebab tu jangan baca saja Al-Kahfi, baca tajwid macam orang Melayu baca. Dia kena baca bersama dengan faham, tadabbur dan juga penghayatan untuk kita jadikan sebagai panduan. Okey. Surah Al-Kahfi ni banyak isu dia, kita ambil yang selected saja sesuai dengan masa kita sejam ni. Ini pun dah 9 suku dah. Okey, selected isu. Yang pertama, kita tahu ceritanya Ashabul Kahfi, pemuda. Ini tak payah cerita lah.
Tu kadang-kadang, minta maaf lah kalau saya kata, kita kadang-kadang penceramah ni, kita kena cabar diri kita. Yang tu maksudnya orang agama lah. Besok akan jadi ustaz muda. Kita kena cabar diri kita, present kepada orang sesuatu yang baru. Barulah orang nampak kelebihan pada presentation kita. Kalau kita asyik cerita benda yang sama ulang-ulang, memang tak nafi pengulangan ni baik. Tapi kadang-kadang kita kena juga teroka benda baru. Sebab tu kadang-kadang kalau kita dengar ceramah ataupun talk yang disampaikan oleh mana-mana penceramah, kalau kita dengar, kita kata, aku tahu dah. Bagi saya itu sesuatu yang tidak memuaskan hati saya. Betul, setiap kali saya present, mesti saya cari benda baru. Supaya ilmu kita tu berkembang. Lepas tu, audiens pun dapat benda-benda yang baru. Jadi sama juga surah Al-Kahfi ni, cerita pemuda Ashabul Kahfi itu dah agak klise. Biasa dah kita dengar. Walaupun mungkin ada sudut pandang baru di sebalik cerita tu baru dibawa. Tapi kita dah tahu cerita tu, kita bawa sudut-sudut lain yang boleh menarik minat kita untuk lebih mendalami. Lepas tu saya sendiri, katalah saya prepare untuk ceramah online. Saya bawa anak-anak saya. Lepas tu on the way balik, biasa saya akan buat audit, self audit. Saya tanya anak-anak saya, macam mana tadi, konten tadi, ada tak benda baru yang awak belajar? Lepas anak-anak saya ni bisa, sebab dia selalu dengar ada ceramah-ceramah saya, follow saya. Dia kata, dah biasa dengar. Masa tu saya rasa tercabar. Seolah-olah saya kata, oh aku ni tak, kata I'm not doing good enough. Tapi kata kalau saya balik, saya kata, ada apa yang belajar? Lepas tu anak saya kata, oh banyak benda kita belajar, benda baru. Dia pun sebut. Masa tu saya rasa kepuasan yang amat sangat. Kalau boleh kita kena ada mentaliti macam tu. Cari benda baru. Kita teroka benda baru. Minta maaf lah, macam orang agama ni, dia kadang-kadang dia pusing ada cycle isu baru, isu lama. Bid'ah, Wahabi, Ahbash, datang apa malam Jumaat, baca Yasin tu bid'ah ke tidak, tahlil bid'ah ke tidak, apa lagi ya. Ni 10 Syaban, macam mana amalan 10 Syaban baca Yasin 3 kali. Benda ni klise, benda tak berkembang lah bagi saya. Dia recycle setiap tahun. Cukup-cukuplah kita tenggelam, duduk dalam kata-kata kolam yang sama. Luas lagi dunia Islam ni. Banyak lagi topik-topik yang boleh kita bincangkan. Sepatutnya kita orang agama, kita kena teroka benda baru. Sebab tu minta maaf kalau saya nak cakap, bidang agama sama seperti bidang lain juga, kena cerdik. Orang yang terjun masuk dalam bidang agama, dia kena bijaksana, cerdik. Sebab apa, dengan kecerdikan dia tu, dia boleh ada bawa banyak perbincangan-perbincangan yang baru. Sudut-sudut yang baru. Tahu mana prioriti. Bukan duk bincang isu-isu lapuk yang tak akan habis. Okey, oleh kerana itulah dalam presentation saya ni, saya tak cerita benda-benda biasa. Saya kira Anton sudah biasa dengar. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, dia berasal dari negeri mana, raja nama Daqyanus, lepas tu bla bla bla. Tahu. Kita ambil benda-benda jangan dengar. Antara contoh ni. Itu yang pertama. Sebab dalam ni ada beberapa saya topik saya sentuh dalam 7 ataupun 8 contohlah. Okey, koma terapi dan juga nama si anjing. Tengok ayat ni, Allah kata watahsabuhum ayqadam wa hum ruqud. Kamu ingat mereka tu Ashabul Kahfi tidur sedangkan mereka sedar. Kamu ingat mereka sedar sedangkan mereka tidur. Kenapa dikatakan mata mereka terbuka? Kenapa mata mereka terbuka? Bayangkan kalau kita tidur selama 300 tahun, kelopak mata kita nak bercantum. Jawab dia. Lepas 300 tahun kita tak nak buka kelopak mata, dah bercantum. Macam contoh kita ambil jari kita ni. Jari kita ikat. Ikat jari kita. Jangan buka ikatan itu selama setahun. Lepas setahun memang dia bercantum. Betul Allah Ta'ala kata, mata dibuka. Satu lagi supaya cahaya masuk ke dalam mata kita, mata mereka, eyeball mereka tu sentiasa preserve. Sihat. Supaya bila bangun 3 tahun akan datang, tak terkejut sangat. Betul Allah kata, وَنَقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ, dan kami bolak-balikkan mereka sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Ada sebab tu. Koma terapi ni. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, dan anjing mereka pula melunjurkan kaki dekat entrance. Okey. Scientific value of sleep. Ayat tadi tu, tanpa kita sedar, malam-malam di luar kawal kita bergerak ke kanan, tidur. Bergerak ke ini, gambar anak saya masa mereka kecil dulu. Kakak tu tak sedar, tindih. Dia kira tindih adik dia. Dia tak sedar. Dan sebenarnya ini adalah satu rahmat Allah ni, sebab kita bergerak. Dan ulama tafsir bincang ayat tadi tu. Kenapa Allah Ta'ala kata kami wanuqallibuhum, gerakan tu. Tengok Allah kata nuqallib, kami yang gerakkan, bukan mereka gerakkan sendiri. Sebab bila kita tak sedar, kita tidur bukan dalam kawalan kita, tetapi Allah Ta'ala gerakkan nature kita secara semula jadi tu.
tubuh kita akan bergerak ke kanan ke kiri. Sebab apa? Untuk preserve tubuh mereka. Katakanlah kita tidur statik selama berapa jam? 6 jam tanpa pergerakan. Apa impact dia? Bahagian bawah tubuh kita ni ditarik oleh graviti, menyebabkan sel-sel badan kita ni, sel badan kita ni kalau ditindih lama, tarik oleh graviti 6 jam tu akan mati. Dia akan menjadi kudis yang menyakitkan. Itu satu. Kemudian satu lagi kata ulama tafsir, kenapa mereka dibolak-balikkan supaya tubuh mereka tidak dimakan oleh bumi. Itu penjelasan ulama tafsir klasik. Tapi bila ayat ni saya explain dalam kelas, saya ada doktor pakar. Doktor pakar dia kata, Ustaz, memang ini kata command terapi. Command terapi ni kata kalau orang kalau siapa pernah jaga pesakit koma, saya 4 tahun jaga mak saya koma, bedridden. Jadi memang ada tilam ni. Apa fungsi tilam ni? Tilam ni dia kembung sekejap ke atas, sekejap ke tengah, ikut jadual yang ditetapkan supaya badan belakang mereka tu, belakang orang yang bedridden ni tidak statik lama sangat. Kalau tidak dia akan menyebabkan jadi berkudis. Kerana sel tu mati. Sebab apa? Ditarik oleh graviti. Jadi dulu-dulu kata yang doktor pakar tu, dulu sebelum ada teknologi ni, biasa nurse akan pergi dekat pesakit koma. 2 jam sekali dia tolak, mengiring ke kanan, tolak ke kiri. Tapi nak buat selalu tak tu. Lalu teknologi perubatan berkembang, digunakan apa? Tilam angin macam ripple mattress. Kejap dia kembung di kaki, kejap di punggung untuk mengelakkan kita kata sel badan tu kaku statik macam tu. Dan benda ni secara tak langsung disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Macam ni. Benda-benda macam ni kita kena tengok. Kemudian disebut di sini kata wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjing mereka menunjukkan kaki. Dia kalau ustaz-ustaz hak klise lah. Minta maaf. Ustaz-ustaz klise dia kata okey, apa nama anjing Ashabul Kahfi yang mereka Qitmir. Jadi kalau kita rasa kita dikejar oleh anjing, kita kata Qitmir, anjing tu pula. Lepas tu dia bawa cerita riwayat Israel, Qitmir ni anjing syurga bla 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 bla. Jadi kita mengajar agama ni kena kritikan sikit. Betul kita ada anjing Qitmir ni nama anjing Ashabul Kahfi. Lepas tu setengah riwayat ni tengok ni. Ni nama Ashabul Kahfi. Yamlikha, apa lagi? Syadhunus, Dabranush, Marnush. Ini semua dalam riwayat tafsir Israiliyat yang kita tak tahu sahih atau tidak. Bahkan nama anjing ni pun tu. Tetapi yang menariknya dalam Qitmir tu disebut dalam Quran. Ni dalam surah Fatir. Allah kata walladzina tad'una min dunih, dan benda-benda yang kamu sembah selain pada Allah, ma yamlikun, tidak memiliki kuasa sikit pun walaupun sekadar Qitmir. Qitmir ni biji kurma. Pada biji kurma tu tengok ada 3 benda yang Allah Ta'ala gunakan, ibaratkan dalam Al-Quran. Contoh wala yudlamuna fatila. Tengah fatim tu macam pintalan tu pada kurma. Wala yudlamuna naqira. Naqir dia macam lubang tempat keluar tunas. Qitmir tu selaput putih. Dekat Ramadan ni cuba ambil biji kurma tu tengok. Lepas tu saya kata tadi, saya cuba bawa benda-benda baru. Cabar diri kita. Lepas tu saya pergi umrah, saya bimbing bawa orang pergi umrah. Antara aktiviti luarnya kita pergi ke Dadang Kurma. Bila Dadang Kurma, sampai Dadang Kurma lepas dia orang shopping semua sekali, kita jangan shopping saja. Lepas tu kita buat tadabbur. Dan tadabbur saya kurma base tadabbur. Masa masuk tu, saya kata okey tuan-tuan, makan biji kurma, simpan biji tu. Kenapa sekejap lagi ada tazkirah biji kurma. Bila dia keluar, okey tengok. Saya kata nampak tak ada pintalan. Ini fatil. Hak ni sekian. Ini pula sekian. Ini pula sekian. Lalu kita jelaskan. Kenapa Allah tak guna Qitmir tu? Fatil dengan naqir. Sebab kurma ni adalah makanan ruji orang Arab. Jadi Allah tak gunakan perumpamaan yang ada pada biji kurma untuk lebih memahamkan mereka tentang agama. Jadi pengajaran pada kita, kalau boleh kita ni gunakan apa ada di sekeliling kita ni untuk memahamkan orang Melayu. Macam pepatah Melayu lah. Za'ba duk sebut bagai aur dengan tebing, melepas batuk di tangga. Dan benda-benda tu sebenarnya sesuatu yang lebih bentuk alami dan juga mengikut uruf setempat. Begitu juga isu kurma. Dan dalam Quran sebut Qitmir tu merujuk kepada benda ni. Dan Qitmir tu adakah nama anjing? Tak. Dan tambah dahsyat kalau tak kena cara, Qitmir ni boleh buat pada syirik. Saya pernah jumpa seorang datin. Datin ni dia bercerita, dia kata masa nak pergi ke London tu,
Nak buat serunding dia kata. Buat bekal lah makan sana. Takut makanan sana tak ada halal Dia kata nak buat serunding masuk dalam beg, itu antara makanan terlarang. Kalau anjing tengok dia cium pelik, kita kena buka. Lepas tu si ada seorang ustaz beritahu, Datin tulis kataan ketemir di semua beg. Tulis cip-cip tak apa, tampak. Sebab apa ni macam boleh protect daripada ni lah. Lepas tu dia kata ustaz, bila saya tarik beg tu, dalam tu ada serunding, anjing dekat airport tengok je, tak kata apa. Lepas balik Malaysia dia bercerita ke anak saudara dia. Anak saudara pun tulis apa dia benda tu azimat tu ustaz anti Pak ustaz tu beritahu dan dah mujarab bila anti praktis ketemir dia pun tulis ketemir. QITMIR. Lepas tu dia pun hafal ketemir. Satu hari buat kita orang teks mati. Dia lupa nak renew orang teks. Ada roadblock polis. Dia pun takut ni. Dia pun baca ketemir sampai dekat roadblock. Polis lepaskan. Dia kata menjadi dah ketemir ni. Dia pun pergi ke kedai, tempah kalung, letak nama ketemir, pakai di leher. Itu syirik. Dan kalau kita tengok kalau kita baca dalam tafsir si anjing lebih utamakah ataupun 7 ashabul kahfi? Ashabul kahfi itu lebih utama dan para ulama tafsir kata ketemir ataupun anjing. Nama tak sebut ketemir, anjing ni. Anjing ni dia menumpang tuah 7 lelaki soleh tu sebab dia berkhidmat untuk bersama lelaki soleh. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil basit, dia duduk dekat pintu jaga. Jadi bukan kerana dia tetapi kerana tuah orang soleh ni yang bertujuh, lalu Allah Taala limpahkan. Dia kata barakah soleh tuah yang dilimpahkan kepada 7 orang soleh kena anjing tu pun tidur juga 300 tahun. Jadi jangan bertukar, ni salah alamat. Kita duk puja si anjing ni. Bahkan benda ni azimat ni saya nampak kat mana? Balik kampung, dekat kedai tayar, dia letak, dia tampar dekat kedai. Kenapa? Sebagai pelaris. Minta dengan Allah. Kalau kita nak lariskan perniagaan, minta dengan Allah. Servis biar bagus, bukan harap pada tangkal azimat macam ni. Walaupun ada yang cuba tak kata boleh tabaruk dan sebagainya. Biar. Kita ambil langkah lebih selamat. Nabi larang benda macam ni. Okey. Itu isu pertama. Isu kedua insya-Allah. Insya-Allah ni pun kritikal juga ni. Kenapa saya pilih? Ni benda ni sangat kritikal. Sehingga orang agama macam kita pun tersasung juga. Pergi tak? Insya-Allah. Tak pergi tu. Sehingga kes berat berlaku Saya ada seorang lecturer di Salpen. Nama dia Dr. Marsufah. Dr. Marsufah dia nak ke Kelantan. Dia tempah bilik di hotel. Dia call hotel tu tempah. Sikit handphone dah tak pergi. Lepas tu dekat hari dia nak bertolak tu, pihak hotel di Kelantan call dia. Hello, puan kami nak tanya. Confirm ke tak bilik ni? Lepas tu Dr. Marsufah ni orang mengaji agama. Dia faham tuntutan insya-Allah. InsyaAllah jadi. Lepas tu dia pun sampai Kelantan. Pergi ke hotel tu. Cek bilik dia tak ada. Dia pun kata, bilik saya ada booking. Ni nombor sekian. Lepas tu kata pegawai, oh hari tu saya ada call puan Lepas tu katanya pegawai, saya ingatkan tak jadi sebab puan sebut insya-Allah hari tu. Sebut insya-Allah tak jadi. Jadi ubah mindset. Lepas ni teruk ni tak sebab tak sebut insya-Allah ni wahyu terputus pada Nabi. Jadi lepas ni kita orang agama sebut insya-Allah niat nak pergi. Kalau tak confirm dan malam ni pergi tak ikut saya kuliah. Tak confirm dah ustaz, sebut terang-terang. Dengan insya-Allah. No, kita ubah mindset. Sehingga benda ni nak cerita insya-Allah Melayu orang dah meresap masuk ke budaya lain. Dah difahami, dipegang oleh agama lain. Contoh, ada student saya, mengaji dengan saya. Dia kerja oil and gas. Satu hari meeting ni kata dengan bos dia Cina. Lepas meeting, okey semua boleh pusing table. Lepas tu dia nama Aniza. Bos dia Chinese kata, Aniza, you okay? Benda dia boleh kita buat. Lepas tu kata si Aniza ni, insya-Allah bos. Sorry Aniza, saya tak mau insya-Allah, saya nak betul-betul. Salah siapa tu? Salah bawaan kita. Lepas ni kita ubah. Okey. Yang ketiga, doa bila kita rasa kagum dengan kelebihan kita. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini cerita dua orang lelaki. Kaya, kafir, sombong dengan orang soleh yang kita kata miskin tapi seorang yang soleh. Bila kawan tu masuk kebun dia, kawan tu kata ini aku punya belakang ni. Lepas tu lalu dia tegur.
Dia kata apa? Laula idh dakhalta jannatak. Kenapalah bila kamu masuk kebun kamu tak kata Masya Allah, ini apa yang dikehendaki Allah, la quwwata illa billah. Dan dikatakan ayat ni kalau kita letak, kalau kita kagum dengan properti kita, harta kita, letak ayat ni. Lepas tu saya pernah pergi rumah seorang rumah kaya dekat Titi Wangsa, rumah lama dia. Yang ni Tan Sri. Nak masuk rumah dia, dia tulis dekat pintu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ni cara apa? Untuk kita apa? Bersyukur atas nikmat yang diberi. Okey, nombor 4. Ini penggemaran orang Melayu ni. Karamah. Orang Melayu Syekh. Orang Melayu ni kalau agak-agak dia orang mengantuk dia orang mengantuk buka dua cerita. Ini berdasar pengalaman saya lah. Dah tua dah pun saya ni. Orang Melayu kalau mengantuk tak selera nak dengar ceramah, buka dua cerita, mata akan terbeliak, masa tak cukup, perlu masa tambahan. Cerita wali, cerita jin. Ini wali, karamah. Karamah ni real lah. Tetapi ini sebenarnya bukan direct dalil dalam Al-Quran cerita pasal karamah ni, kewujudan karamah. Kalau ikut sebenarnya dalil cerita pasal karamah ni kisah Maryam. Dalam surah Ali Imran ayat 37. Bila Nabi Zakaria alaihissalam masuk dalam mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ada je makanan. Waktu katanya Zakaria, ya Maryam anna laki hadha? Mana kamu dapat ni? Dia kata qalat huwa min indillah. Itu dalil karamah. Siapa yang menafikan karamah, dia menolak ayat Quran. Cuma mindset kita karamah ni kita kena letak mindset hak betul. Biasanya kalau orang awam bila sebut karamah wali ni terbang jelah. Jalan atas air, terbang, pergi ke Mekah balik hari. Itu karamah pada pemahaman orang Melayu. Rupanya karamah ni ada dua jenis. Satu karamah hissiyah, hak boleh kita tengok. Contoh wali tu berjalan atas air. Awak pun ambil gambar. Awak pun share. Dapatlah 10,000 like. Awak share. Tapi apa manfaat untuk awak bila dia berjalan atas air? Ada manfaat tak? Dapat like je lah. Ataupun wali tu terbang ke, ataupun wali tu buat benda-benda ajaib, hak sesuatu hissi yang boleh awak tengok. Apa manfaat awak dapat? Tak dapat apa manfaat, sekadar kagum. Yang kedua, karamah maknawiyah. Karamah maknawiyah ni karamah yang kekal dan awak dapat manfaat. Contoh mudah. Hadis ni sahih ke tidak ya? Jadi kita pun buka-buka rujuk. Kita pun rujuk. Kita pun jumpa dalam Sahih Bukhari. Oh, rupanya sahih. Lalu awak pun ambil hadis awak praktik. Jadi Imam Bukhari ataupun ulama-ulama kita yang meninggalkan karya dia itu kekal sampai sekarang orang ambil manfaat, itu adalah karamah. Karamah itu kan kemuliaan. Karamah maknawiyah, karamah hissiyah. Karamah hissiyah terbang, berjalan atas air dan sebagainya, itu kelas kedua punya karamah. Kelas pertama adalah karamah yang kekal, memberi manfaat sampai bila-bila. Contoh, sebelum tahun 70-an orang Melayu di Malaysia nak baca Quran terjemahan, tak ada terjemahan melainkan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Lepas tu tahun 60-an tu, dalam tahun 68 macam itulah, ada seorang lelaki nama dia Syekh Abdullah Basmih. Dia ni orang Yaman tapi mak ayah dia kahwin dengan orang Melaka. Dia pun duduk di Malaysia. Dia ambil usaha terjemahkan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dia ambil masa lama lah. Lepas tu dia pergi setiap kali siap 10 juzuk compilation tu, dia akan ambil bas tahun 70 ni. Pergi ke Kelantan jumpa dengan Mufti Kelantan masa tu, almarhum Datuk Haji Muhammad Anwar Ibrahim. Lepas dia semak terjemahan tu, akhirnya bahagian ehwal Islam ataupun sekarang dipanggil JAKIM. Ambil terjemahan dia tu, lalu print. Sampai sekarang kita orang Melayu buka apa? Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kita tak faham Quran, ayat ni kata apa ya, kita buka Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Siapa hak tulis? Syekh Abdullah Basmih. Kat mana kubur dia? Syekh Abdullah Basmih di Keramat. Masa Syekh Abdullah Basmih hidup, ada ke tak cerita dia terbang pergi Kelantan ke? Sekelip mata naik tikar, tepuk tikar, zam-zam al-kazam. Sup terbang pergi Kelantan. Lepas tu Leni di rumah Datuk Mufti. Tak ada, naik bas. Oh, dia ni tak cukup karamah ke? Anda rasa mana lagi karamah? Dia pergi ke Kelantan, naik tikar, zam-zam al-kazam sampai ke Kelantan. Dia dapat pergi sana lah. Berbanding karya ataupun legasi ilmu hak dia tinggalkan. Sekarang kita nak faham Quran, buka Tafsir Pimpinan Ar-Rahman hak dia buat, kita faham Quran. Kalau saya lah, saya nak hak kedua tu.
Waktu saya menulis, saya memang penulis. Saya tulis buku banyak. Kenapa saya tulis? Saya nak supaya lepas mati, benda saya tulis kekal memberi manfaat kepada orang Islam. Sepatut mindset kita lagu tu bila bincang bab karamah. Ubah. Nanti boleh buat topik lain ni. Wali Allah. Siapa wali Allah sebenarnya? Hari tu saya ada program dengan Singapura ni. Tajuk dia Wali Allah versus Wali Setan. Banyaklah perbincangan. Dan bila kita buat benda ni, memang nampak semualah. Berdasar pengalaman saya dah. Bila sebut pasal bab wali karamah ni, kita memang lama benar salah skru, salah pasang skru. Kita memahami kita kata ulama bukan wali. Bahkan ada yang ekstrim kata apa? Penghulu segala wali adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau betul lagu tu nak tinggal di mana Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani kita tak nafi seorang ulama wali Allah besar jasa dia. Tetapi tetap tidak dapat menandingi Abu Bakar dan 10 sahabat ataupun generasi sahabat. Hanya benda-benda macam ni kita nak kena betulkan balik. Okey. Nah, ni cerita Maryam tu, tak apa. Okey, nombor 5. Iblis dan juga anak-anak iblis. Ni cerita kedua orang Melayu suka. Kalau agak awak mengajar besok, dah jadi ustaz, orang dah mengantuk, awak buka cerita iblis. Awak tanya teka-teki, siapakah nama isteri iblis? Sebab ayat ni Allah kata apa? Ingat bila kami katakan kepada malaikat, sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Dan iblis Allah Ta'ala sebut ni, spesies dia, kana minal jin. Dia itu daripada bangsa jin, bukan malaikat. Bangsa jin. Dan makhluk ni Allah Ta'ala cipta ada 3. Malaikat daripada cahaya, jin daripada lidah api, kemudian Adam daripada tanah. Jadi iblis walaupun dia duduk dalam kalangan malaikat, dia adalah jin. Dalil dia adalah ni. Okey. Patut Allah kata fafasaqa an amri rabbi, lalu dia mendarhakai arahan Tuhannya. Patut Allah berkata afatattakhidunahu, adakah kamu nak ambil dia dan juga zuriat keturunan dia sebagai pelindung selain daripada aku, sedangkan dia itu musuh. Jadi ayat ni kalau kita bincanglah, dalil menunjukkan iblis sebangsa jin. Sebab apa? Dia kata zuriat. Malaikat mana ada zuriat? Itu satu isu. Dan ini juga menunjukkan jin seperti kita. Jin ni makhluk yang beranak pinak, dan beranak pinak mesti ada perkahwinan dan sebagainya. Itu isu kedua. Siapa nama isteri jin agak-agak? Dokumen. Siapa nama isteri iblis? Ini sebab zodiak. Tak pasti Ustaz. Tak tahu pula. Membuat teka-teki sikit. Daniel. Ahmad Daniel. Siapa agak-agak nama isteri iblis? Tak tahu Ustaz. Tak tahu Okey. Nak tanya siapa lagi ni? Nurul Aqilah. Siapa agak-agak nama isteri iblis? Sebab dia kata ada anak ni. Zuriat keturunan mesti beranak pinak, mesti kahwin. Siapa nama isteri dia? Aqilah senyap. Ya. Tak tahu Ustaz. Tak tahu Tak tahu Ustaz. Okay, jawapan dia kalau orang tanya macam tu, jawapan paling mudah, Allah tak sebut, awak jangan duk sibuk. Allah tak sebut, awak jangan sibuk. Satu. Tapi rupanya orang pernah tanya seorang ulama, siapa nama isteri iblis sebab dia beranak pinak ni. Allah kata fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya. Jawab si ulama, minta maaf lah, masa dia kahwin aku tak dijemput, jadi aku tak tahu. Kak kahwin tak sebut nama pengantin, jadi aku tak tahu. Okey. Cuma isu dari sini ni, minta maaf kalau saya sebut. Banyak jugalah khurafat keluar ni. Sedangkan ayat ni sebut iblis daripada bangsa jin. Lepas tu zuriat keturunan dia bersama dengan dia untuk menyesatkan kita. Cuma setengah orang tu dia suka kaji, suka korek. Siapa zuriat ni? Lalu keluarlah cerita. Dia ambil daripada sumber-sumber Israiliyat. Zuriat iblis ni ada 5 ekor. Dan setiap daripada mereka pegang portfolio tertentu. Ada satu nama Zalnabur. Zalnabur kerja dia sekian. Yang satu lagi nama dia Dasim, Fatih Sabar dan sebagainya lah. Panjang lebar. Saya tulis buku. Stop ya. Saya pin. Ini buku saya. Perang gerila dengan syaitan. Buku ni cerita mengenai iblis, syaitan. Tapi ini bukan tamar jalis, bukan bercakap dengan jin punya cerita. Ini topik-topiknya. Nombor 4, Rasul dan sahabat dalam kalangan Nabi. Sifat syaitan, senjata apa so? Nama jin. Komentar terhadap riwayat berkaitan dengan nama-nama syaitan. Benda macam ni.
Tapi insya-Allah metodologi buku ni bukan buku karut biasa, ada metodologi yang jelas lah. Masuk Quran, Sunnah, dalil semua sekali. Jadi kesimpulan dia, oleh kerana jin syaitan ni adalah benda gaib, kita tak boleh main teka-teka, tak boleh. Jadi zuriat keturunan siapa nama isteri dia adalah benda gaib yang kita tahu hanya melalui wahyu. Dan wahyu itu Al-Quran dan Sunnah. Dan disiplin ilmu tu pun nak kena jaga. Tapi dahsyat tak dahsyat saya tengok filem Munafik. Tahu Munafik? Filem apa? Samsul Yusof Kau fikir kau safa, kau fikir kau raja. Lagu tu. Anak dara saya masa kecil-kecil tu. Dia menyanyi lagu tu. Oh, saya kata budak ni boleh tahan. Bahagian akhir filem tu, dia buat kemunculan watak. Dalam cerita tu, watak antagonis di hujung baru muncul. Nama dia Pak Osman. Pak Osman tu sepanjang filem tu dia buat dia macam lumpuh di atas kursi roda. Tapi rupanya dia mastermind yang merosakkan semua orang. Lepas tu Pak Osman ni di hujung cerita tu, dia duduk dalam rumah banglo hak dah buruk ni, dia pun panggil. Disebut ni, saya dengar, saya ingat. Ad'uka ya Zalnabur, aku suruhmu wahai Zalnabur. Terkejut saya masa tu. Zalnabur ni kalau ikut cerita adalah nama bagi anak iblis. Sedangkan benda tu tidak ada dalil yang khusus. Dan saya percaya ketika Syamsul Yusof buat filem Munafik tu, dia buat watak Ustaz Adam tu adalah seorang yang perawat ruqyah. Dan saya percaya penasihat kepada Pak Ruqyah ni adalah geng-geng kita kata Perubatan Islam Ruqyah. Dan saya pernah jumpalah orang yang mengajar ruqyah ni, antara benda yang diajar mengenal musuh iblis. Dan dia sebut nama anak-anak iblis dan portfolio dia, antara Zalnabur dan sebagainya. Maksudnya benda ni perlu kita bersihkan balik. Kita perlu bersihkan balik. Sebab tu kita mengaji agama ni, orang mengaji agama, kita mengaji usul. Antara usul kita mengaji, kita nak kena tahu Israiliyat tu apa, hadis palsu tu apa, supaya kita tidak bawa benda ni dalam perbincangan seolah-olah benda ni sahih. Tapi kalau lepas ni kalau jumpa orang kata zuriat iblis tu siapa, apa portfolio dia, mana dalil dia, ayat ni. Ada perbincangan panjang dalam buku saya tu, saya ulas benda ni mengenai dakwaan. Tapi semua tu riwayat Israiliyat, tidak ada dalil. Yang dalil sahih cuma satu je. Kalau dalam hadis sahih Muslim, khinzib. Sahabat Nabi semayang dia terganggu. Nabi kata itu adalah khinzib, setan khusus ataupun khanzab yang kerja dia mengganggu orang semayang. Okey, seterusnya. Nombor 6, ini pun penting. Kalau kita nak belajar mengenai adab menuntut ilmu, bacalah surah kita tadabbur surah Al-Kahfi, cerita Nabi Musa dan juga Khidir. Tapi antara benda yang boleh kita tengok di sini, adab pertama lah. Bila Allah Ta'ala beritahu kepada Musa, kamu ada orang lebih pandai daripada kamu yang tinggal di tempat pertemuan dua laut. Kalau tengok pada ayat ni, Musa pun keluar. Musa pun kata kepada murid dia tu, Yusha tu, wa idh qala Musa li fatahu, ingat bila Musa berkata kepada fatahu, pemudanya, muridnya lah tu. Dan berdasarkan sampai Musa li fatahu, kita boleh tengok ini tradisi ilmu. Rasulullah tu guru, muridnya sahabat. Lepas Rasulullah wafat, sahabat guru, muridnya tabi'in. Dan benda ni akan berterusan sampai bila. Sebab tu kalau kita perhati, ramai murid-murid yang berkhidmat kepada guru. Sebab apa? Nak ambil manfaat dengan guru. Jadi itu sebenarnya adalah tradisi yang memang disebut oleh Al-Quran. Musa keluar fatahu, murid dia akan ikut. Dan biasanya murid yang mengikut guru, selepas kematian guru, murid itu pula akan jadi guru. Kita tengok ramai lagu tu. Ramai macam tu. Tokoh-tokoh. Jadi tradisi ini kita kekalkan. Waktu kita masa muda-muda ni, kita kena banyak merendah diri, tawaduk. Kita kena pergi berdamping dengan guru, khidmat dengan guru sebab kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh guru. Ini yang pertama pada ayat ni. Kemudian tengok Musa ni dia keluar mencari ilmu. Keluar mencari, dia kata la abrahu, aku tidak akan berhenti travelling hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga sampai tempat pertemuan dua laut. Kenapa di situlah tempatnya? Allah Ta'ala kata dia akan jumpa dengan Khidir, guru dia. Tapi kalau kita tengok
Kalau tengok Khadir dengan Musa, mana lagi tinggi darjat? Buat teka-teki sikit. Khadir dengan Musa ni, siapa lagi tinggi darjatnya? Nak tanya siapa ya volunteer? Ini Hanan. Ini Hanan. Antara Musa dan Khadir ni agak-agak siapa yang lebih tinggi darjat dia? Ada? Tak tahu Ustaz. Okey. Bagus. Musa, Osman Nordin. Sebab apa Musa? Buka mic man. Osman buka mic. Cerita sikit. Kenapa Musa? Kenapa bukan Khidir? Musa diarahkan pergi cari Khidir tu. Logiknya Musa tu lebih rendah darjat berbanding Khidir. Man. Sebab Musa lah Nabi Rasul itu tak bermakna kalau kita belajar daripada orang rendah iaitu martabat. Okey, bagus. Tahu tak, saya pergi ni kadang-kadang cara kita memahami Al-Quran, memahami agama ni saya pun terkejutlah juga silap di mana. Mengkali sebab orang kita ni dimomokkan ataupun banyak sangat cerita keramat-keramat Tok Wali semua sekali ni sehingga kita salah letak prioriti. Saya pernah tahun 2012 saya pergi ke Johor. Sesi ni sampai pukul apa sesi saya ni? Luqman? Saya kena berhenti pukul apa? Senang. Dalam 10.45 macam tu sebab ada Q&A. 10.45 sekarang. Lama ya. Okey. Tak apalah kalau agak-agak nak suruh berhenti awak bagi isyarat lah. Okey, saya pergi ke Johor tahun 2012. Bila sampai ke sekolah, saya dijemput ke sekolah macam sekolah agama lah. Sekolah agama ni macam agak berprestis lah juga di Johor ni. Bila sampai saya prepare tajuk lain. Lepas tu ustaz dia kata, Ustaz, boleh tak ustaz tekankan tajuk adab dengan guru? Sebab budak-budak ni kadang-kadang dia pandai, dia rasa dia cerdik, cream student, dia kurang adab sikit dengan guru. Okeylah, saya pun ambil surah Al-Kahfi, Jenni, Musa dan juga Khidir ni. Lepas tu kita ekstrak adab menuntut ilmu daripada situ. Lepas tu bila mula tu saya tanya soalan kepada pelajar-pelajar. Okey, satu surah beramai lah. Dekat 300-400 student. Saya tanya, antara Musa dan Khidir siapa lebih mulia? Satu surah jawab Khidir lebih mulia. Sebab Khidir ni dia keramat, dia ajaib. Saya terkejut. Saya kata, maksudnya cara kita menyampaikan ilmu selama ini, setengah-setengah kita ni memang salah prioriti. Lepas tu saya kata tak betul tu adik-adik. Tak boleh banding Musa dan Khidir. Musa ni Rasul Ulul Azmi. Ada kitab Taurat, ada umat yang besar. Cerita dia berpuluh kali disebut dalam Al-Quran. Khidir sekali ni sahaja. Jangan salah faham. Kemudian saya kata lagi, Khidir jauh lebih mulia daripada Musa. Musa jauh lebih mulia daripada Khidir. Tetapi kenapa Allah tak nak suruh turun pergi menuntut ilmu? Sebab kadang-kadang kita tahu satu benda. Contoh kita profesor dalam bidang usul fiqh. Tapi kita tak tahu cara nak buat mi goreng mamak. Jadi bila awak suka makan mi goreng mamak, asyik-asyik nak kena order banyak duit Awak pergi jumpa dengan chef dekat restoran mamak. Saya ni nak belajar cara buat mi goreng mamak. Boleh tak ajar saya? Okey, boleh. Masa mamak tu ajar awak buat tu, dia pun baca Bismillah. Dia kata Bismillah. Kita pun tegur, salah tu bukan Bismillah. Dia kata macam Bismillah. Oh, dia tak tahu. Maksudnya hak tu pun dijahil. Tapi buat mi goreng mamak dia handan. Awak pun buat mi goreng mamak, belajar dengan dia. Sorry kamu tengah live online. Nanti saya call balik. Masa awak belajar dengan dia, orang pun ambil gambar. Profesor Usul Fiqh UAE contohlah. Belajar buat mi goreng mamak dengan mamak. Lepas tu orang pun share satu Malaysia. Adakah awak jatuh darjat? Orang hina awak. Tak hina, bahkan orang respect. Respect lah. Dia tu profesor dalam usul fiqh di UAE. Tapi dia tak tahu buat nasi goreng mamak, mi goreng mamak, dia sanggup merendah diri pergi belajar. Tabik respect. Sama juga di sini, jangan salah faham. Jangan kita letak Khidir itu lebih mulia. Cerita Khidir sekali ni sebut dalam Al-Quran. Tak sebut selain daripada dalam surah Al-Kahfi ni. Tetapi Musa tengok dia sanggup merendah diri pergi menuntut ilmu. Mula-mula sekali pengajaran kita, Musa ada pengikut murid. Dan murid ni kalau kita baca lagi
Selepas kewafatan Musa dan juga Harun alaihi wassalam, Fatahu ni dah jadi Nabi Yusha yang memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Kemudian dia kata, la abrahu, aku tidak akan berhenti sehingga aku sampai ke tempat pertemuan dua laut. Aw amdi huqba, atau aku akan terus continue berjalan sampai satu tempoh. Huqub ini maksud berabad-abad. Kita baca dalam surah An-Naba'ah. Labithina fiha ahqaba. Mereka ahli neraka tinggal dalam neraka ahqab. Plural pada huqub. Maksudnya berkurun-kurun lamanya. Maksud Musa kata, aku akan teruskan mencari guru aku Khidir ni walaupun sampai bertahun. Ini nak cerita mana mengenai kesungguhan untuk menuntut ilmu. Sebab tu kita jangan kita pergi ke rumah orang untuk mengajar. Contoh, ustaz boleh tak datang ke rumah saya, hantar ajak datang ke rumah saya, ajar anak saya mengaji. Ni kesilapan yang saya buat lah masa muda dulu. Masa muda-muda dulu kita desperate nak cari duit. Lepas tu orang recommend, ustaz lah ada orang dekat Bukit Damansara ni, dia minta pergi ke rumah dia untuk mengajar. Kita pun pergilah. Rupanya tindakan kita itu salah dari segi adab. Sebab apabila Musa nak belajar dengan Khidir, Musa tak kata ke Allah, Allah, musuh Khidir datang ke sini, aku nak mengaji. Tak. Ayat dia kata apa? Dia keluar. Dan dia keluar berjalan. Lepas tu dia kata, aku tak akan berhenti sehingga aku jumpa. Maksud ilmu perlu kita cari, bukan ilmu datang mencari kita. Lepas tu tuan-tuan, lepas ni, adik-adik sekian, anak-anak sekian, kalau lah orang kata, ustaz boleh datang rumah saya untuk mengaji, untuk mengajar, anak saya nak mengaji. Kita kata adab menuntut ilmu, bukan ilmu cari kita kena keluar cari ilmu. Tu nak kena jaga. Ni adab menuntut ilmu. Bab ni boleh bincang banyak lebar lah. Okey, yang ketujuh, ini pun interesting. Masih lagi dalam perbincangan Khidir. Okey, kalau kita mengaji bahasa Arab atau mengaji tafsir lah, kita akan jumpa satu term bila kita baca tafsir, dia panggil jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Ayat luar. Okey. Tapi sebelum tu tengok ayat ni, Allah kata wa ammal jidar, adapun dinding yang aku tolong tegakkan tu, katanya Khidir. Dia kata fakana li ghulamain yatimain fil Madinah. Adalah milik dua anak yatim di bandar ni. Wa kana tahtahu kanzul lahum, bawah rumah tu aku tegakkan tu adalah ada kanzul lahum, kata treasure atau harta peninggalan untuk mereka. Okey, cuba tengok ayat yang saya highlight ni. Usahakan tu. Wa kana abuhuma salihah. Ayat ni kalau baca dalam tafsir dia kata ini adalah jumlah i'tiradiyah. Ayat luar yang ditokok masuk. Nak faham jumlah i'tiradiyah ni macam ni lah. Orang tanya kita, siapa Perdana Menteri sekarang? Kita pun kata Perdana Menteri sekarang adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yassin tu ayah dia tu bukan calon-calon ulama. Jawapan awak sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu je jawapan awak. Orang tanya siapa Perdana Menteri. Orang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cukup dah. Orang dah faham. Tapi tiba-tiba awak pun nak tambah lagi kekuatan jawapan tu. Orang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yassin tu ayah dia seorang ulama. Yassin tu ayah dia seorang ulama. Ayat tu perlu ke tidak? Kepada soalan. Tak perlu. Sebab dia nak tanya siapa Perdana Menteri. Tapi kenapa awak masukkan nama ayah dia tu sebagai ulama? Tujuan dia awak nak mengukuhkan lagi watak Muhyiddin. Jadi kalau awak kata siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang, awak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang kata oh okey, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Habis setakat tu. Tapi kalau awak tambah lagi ayat luar tu masuk untuk describe siapa Tan Sri Muhyiddin Yassin, awak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan Yassin tu bukan calang-calang, ayah dia seorang ulama. Bila masuk ayah dia seorang ulama, nama Muhyiddin tu akan terangkat sedikit. Akan terangkat. Sebab apa terangkat? Oh, dah ayah ulama, takkan anak jin ifrit kot. Mesti anak pun hebat juga. Lepas tu orang pun jadi nak tahu. Siapa anak ulama, macam mana cara mentadbiran dia. Orang pun cek, oh dia buat ni. Jadi orang pun kata, sepadanlah dia dengan ketokohan ayah dia. Jadi, explanation hujung tu, siapa Yassin tu, ayah dia ulama tu, dia panggil jumlah i'tiradiyah. Tengok ayat ni. Ayat ni kalau ikut asalnya, bila Khidir explain kenapa dinding tu aku tegakkan, dinding tu asalnya milik dua orang anak yatim di bandar ni. Bawah tu ada khazanah peninggalan ayah mereka. Dan Tuhan nak, okay, jangan masuk lagi ayah orang soleh tu. Dan Tuhan nak supaya mereka sampai usia, lalu keluarkan harta tu, hak terpendam. Sebab
sebagai rahmat daripada Tuhan. Sebenarnya begini cukup dah, tetapi kenapa Allah Taala masukkan wa kana abuhuma salih? Dan ulama kata ini adalah jumlah i'tiradiyah, ayat luar. Sebab nak mengangkat nak angkat cerita gini ya. Kenapa masuk ayah dia orang soleh tu? Sebab nak cerita kelebihan Allah Taala selamatkan harta itu bukan solely kerana dua anak yatim ni, tetapi kerana fungsi solehnya si ayah. Waktu bila si Sayyidina Ali Sayyidina Ali dia ada krisis dengan pengikut dia. Bila Sayyidina Ali menerima tawaran perdamaian oleh Muawiyah dalam peristiwa tahkim perang Siffin tu, jadi geng-geng pengikut Sayyidina Ali tak puas hati, dia pun keluar Khawarij. Bila keluar dia menentang Sayyidina Ali. Lepas tu Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, sepupu juga Sayyidina Ali, alim lah. Dia pun pergi jumpa dengan Pak Khawarij, dia pun berdialog. Antara soalan yang ditanyakan kepada geng-geng Khawarij oleh Abdullah bin Abbas, okey sekarang ni ingat tak surah Al-Kahfi cerita pengembaraan Musa dan Khidir? Okey, kami tahu, kami ingat. Kami baca Quran. Lepas tu soalan Abdullah bin Abbas, kenapa Allah hantar Khidir dan juga Musa menegakkan dinding rumah nak tumbang tu? Lepas tu jawab si Khawarij, maksud mereka ada ilmu. Dia kata kerana solehnya ayah mereka berdua. Lepas tu katanya Sayyid Abdullah bin Abbas, mu kenal ke tidak siapa pak saudara Ali ni? Pak saudara aku mu kenal. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Orang soleh ke orang biasa? Orang soleh. Tergamak mau nak lawan cucu, sepupu, menantu kepada orang soleh. Jadi bila itu hujah yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas pergi ke Khawarij, ada sebahagian Khawarij tu balik semula ke pangkal jalan. Tapi nak ceritanya pada ayat yang ke-82 ni, kenapa Allah Taala selamatkan harta ni dengan menghantar Musa dan juga Khidir dalam peristiwa ini? Kerana solehnya ayah mereka dahulu. Jadi manfaat orang soleh dia bukan untuk diri dia, tetapi dia turun kepada anak cucu dan sebagainya. Itu antara benda-benda penting pada surah Al-Kahfi yang kita tu. Ini galakan motivasi untuk kita jadi orang yang soleh. Ini ada hadis dari Ibnu Majah. Nabi kata lelaki tu diangkat darjat dalam syurga. Dia kata anna hadza, macam mana aku dapat benda ni ya Allah? Lepas tu katanya para malaikat ataupun dikatakan kepada dia, bistighfari waladika, kerana doa anakmu kepadamu. Dan benda ni vice versa, dua hal, dua hubungan. Sebab apa? Dalam antara kegembiraan ahli syurga ni adalah bersama keluarga, macam contoh kita lah. Bila tanya raya mesti nak balik kampung, nak jumpa mak ayah. Macam saya ni dah generasi tua dah, umur dah 46, mak ayah pun dah tak ada, tinggal adik-beradik lah di kampung. Jadi rasa, tapi tetap nak balik juga, nak duduk jumpa dengan adik-beradik ni ataupun jumpa dengan mak ayah. Kenapa? Itu adalah nikmat. Lalu Allah Ta'ala tahu itu adalah nikmat dan Allah Ta'ala provide. Antara satu nikmat dalam syurga adalah bersama dengan family yang saleh. Lepas tu dalam Quran banyaklah. Allah kata apa? Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka masuk syurga bersama yang soleh dengan mak ayah, adik-beradik semua sekali lah. Sebab itu nikmat. Jadi solehnya kita, dia bukan sekadar kita, tapi dia akan turun ke bawah. Turun tempias soleh itu kepada anak cucu kita. Jadi itu antara pengajaran yang satu sudut pandang yang perlu kita faham pada surah Al-Kahfi itu. Okey. Kemudian, ini pun satu. Cerita mengenai Dzulqarnain. Bila Dzulqarnain sampai ke tempat pertemuan dua gunung, lepas tu ringkas cerita penduduk di tempat dua gunung tu kata apa? Dia kata, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj ni melakukan kerosakan. Boleh ataupun tidak, kami bayar kepada kamu upah supaya kamu bina antara kami dan mereka sedar. Tengok ini kalau kita pergi dalam lah. Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan Maha Berkuasa, Maha Bijaksana. Dia tidak akan gunakan perkataan berbeza yang membawa makna sama. Mesti ada beza dan mesti ada hikmah di sebalik itu. Contoh penduduk dekat dua gunung ni dalam surah ini, mereka minta kepada Dzulqarnain supaya membina sadda, dinding. Tetapi bila Dzulqarnain jawab, dia kata apa? Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Tak apalah, apa yang Allah Ta'ala beri kepada aku dah baik, lebih baik. Cukup. Apa tu?
Kata fa'inuni biquwwah, kamu tolonglah aku gotong royong dengan tenaga manusia supaya aj'al bainakum wa bainahum radma, supaya aku bina radma. Tengok penduduk tempat ni dia pakai perkataan sadda. Sadd. Tapi Dzulqarnain jawab, aku akan bina radma. Radm. Apa beza sadd dengan radd? Sadd dinding, tapi dinding biasa. Tapi radm yang disebut di sini, kita baca ayat berikutnya. Kita dapati Dzulqarnain suruh kumpulkan besi-besi. Bila kumpulkan besi, campur dengan tembaga alloy, antara logam yang sangat kuat, baru cukup untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita pergi, ni kelebihan Al-Quran. Kita perhati, kenapa ya? Kalau kita fikir, penduduk tempat ni sebut sadd. Tapi Dzulqarnain kata, tak boleh sadd untuk menghalang kemarahan Ya'juj Ma'juj ni. Kalau ikut description ni, kamu cerita macam mana pokok ni ganas. Kalau sekadar sadd tak mampu. Kamu kena ada radm. Radm tu maksudnya dam, fortress, kubu yang kuat. Dia bercampur besi campur alloy. Bila kita perhati, kenapa dua pihak yang berbeza? Penduduk di tempat ni, dia duk ingat sadd dah cukup. Sedangkan Dzulqarnain kata radm baru mampu. Kenapa dua perkataan berbeza untuk dua pihak berbeza? Ini menunjukkan beza knowledge. Dzulqarnain orang yang ada teknologi, orang yang ada pengalaman, orang yang ada knowledge mengenai peperangan. Dia dah travel seluruh dunia. Jadi penduduk tempat ni, dia duk ingat berdasarkan batasan ilmu mereka yang terbatas, yang sedikit tak ada pengalaman berperang, travel seluruh dunia, dia ingat sadd itu dah cukup untuk menghalang. Tapi Dzulqarnain berdasarkan pengalaman dia kata sadd tak cukup, tetapi hak lagi sesuai untuk menghalang mereka adalah radm ataupun fortress. Jadi kalau kita perhati di sini, perbezaan tamadun, knowledge membuahkan kita kata result yang berbeza. Kita sendiri pun kita boleh tengok. Contoh kita. Dulu kita punya mindset sekian. Berada pada level 3 masuk sekolah dulu. Bila kita naik lagi belajar peringkat universiti, knowledge kita dah berada pada level yang kelima. Dan bahasa kita bercakap pun dah tak sama. Begitu juga dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita rasa kita tahu sangat benda ni, tetapi bila kita tanya orang yang lebih berpengetahuan, lebih berusia, banyak lagi knowledge, pengalaman, sudut pandang dia lebih tepat. Sebab mereka ada pengalaman. Ada knowledge itu. Sama juga di sini. Penduduk tempat ni kita kata dia confined, terkurung di kawasan gunung ni je. Dia duk ingat sadd itu dah cukup. Berdasarkan knowledge mereka. Rupanya sadd tak cukup untuk menghalang situasi hak sebenar yang diperhatikan oleh Dzulqarnain. Pokok-pokok ni kena ada radm baru cukup untuk menghalang. Kita kaitkan dengan isu semasa. Mengenai COVID ni. Pihak-pihak yang pejuang, konon-kononnya pejuang sunnah ataupun yang duk sibuk, kenapa tak boleh saya berjemaah, kenapa tak boleh rapat, sedangkan Nabi suruh rapatkan staff, macam-macam lagi lah. Mereka ada knowledge, tapi knowledge mereka tidak seluas seperti dia kata pakar kesihatan. Pakar kesihatan dia tengok sudut lebih luas. Lalu mereka bagi pandangan mereka berdasarkan realiti hak berlaku. Tetapi orang-orang hak perjuangkan ni, dia tak nampak benda tu sebab knowledge mereka terbatas, sebab bukan bidang mereka. Ketika kita berbicara mengenai penularan penyakit. Jadi akan ada benda tu. Kalau tanya saya antara dua ni, saya lebih respect kepada Dzulqarnain. Kalau fikir logik, sebab dia ada pengalaman, dia ada knowledge. Dan ternyata tindakan dia untuk bina sesuatu yang lebih kukuh, radm itu terbukti boleh kita kata menyelamatkan penduduk ni, tempat ni daripada diceroboh oleh Dzulqarnain. Itu antara contoh sudut-sudut pandang tadabbur Al-Quran yang boleh kita perhatilah. Okey, seterusnya kat mana Ain Wall ni? Ini lokasi dia lah. Lokasi dia. Okey, tak apa. Ni tengok dalam peta ni. Dia kata ke tempat ni, gini lah. Tempat ni macam terkurung ni. Ini the only entrance ni, gunung belakang ni. Maksud mereka duduk seberang sana. Ya'juj Ma'juj datang daripada seberang sini. Bila Ya'juj Ma'juj datang daripada Daryan Skoye ni, ini the only entrance. Jadi kalau tutup lubang ni, kalau mereka nak pergi ke sana, tak boleh. Kena daki tinggi ataupun kena lalu-laluan lain. Jadi Dzulqarnain tutup di sini antara dua gunung ni menyebabkan mereka tak boleh pergi. Tapi benda ni temporary lah. Ini kata gambarnya. Lubang tu.
celah gunung. Okey, tengok video ah. Okey, saya stop share sekejap. Ya, saya tengok run tu. Nampak tak? Nampak tak skrin ni video? Nampak Ustaz? Nampak. Nampak. Okey, okey. Dia pergi dekat Kyrgyzstan ah. Dia kata tempat ni. Nampak tak yang ni? Ini dia kata tempatnya. Dan atas ni nanti kalau tengok daripada atas ni bila helikopter tu landing, dia katanya ada banyak besi, kesan peninggalan besi. Dia kata inilah dinding yang dibina oleh Tuan Qarni. Allahu a'lam, ini satu sudut pandang, tengoklah. Okey, tengok ah, ni semua besi ni. Ini semua besi. Atau tinggi. Kalau kita boleh kata dulu ruang ni, kalau kita terima lah pandangan ini video ni. Kalau kita assume dulu ruang ni kosong sampai ke bawah. Inilah satu-satunya laluan Ya'juj Ma'juj masuk ke tempat tu untuk memusnahkan ataupun bermaharajalela. Jadi bila apa pun duduk tempat ni nampak dah. Laluan lain tak boleh masuk, tinggi, susah. Ini satu ni. Jadi dia kata kita kena tutup laluan ini supaya Ya'juj tak boleh masuk. Lepas tu bila mereka kata buat sadar, dinding dah cukup. Tapi Zulun kata tengok, Zulun kata apa? Sadar tak cukup. Tapi yang penting radam. Dan radam ni dia kata dalam ayat berikutnya, dia kata campuran besi dan juga tembaga. Lepas tu kalau tengok dalam video ni, bahagian atas ni, sebelum ni dia atas ni dia kata kepingan besi. Kekal lagi ada sampai sekarang. Walaupun dah ribuan tahun. Allahu'alam. Lepas tu lagi tunjuk dia apa, dia tunjuk dia gergaji. Ni peta ni, nampak tak? Ni lorong laluan celah ni, kosong, nampak dah. Ni. Ini dia kata dia besi ruang kosong tu. Inilah dinding Dzulqarnain. Allahu'alam. Ni.
Okey, cukup. Sambung slide kita. Okey. Dan ayat yang sama tadi tu bawa kepada mengenai prinsip civil engineering dan juga kegunaan besi. Lepas tu bahagian akhir the greatest loser and bankrupt. Allah kata hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, nak ada aku cerita kepada kamu orang yang paling rugi, hilang sia-sia amalan dia. Sebab apa? Kufur pada Allah. Ujung ayat nak cerita apa? Tauhid sangat penting. Tanpa tauhid, amal baik macam mana sekalipun tidak akan dinilai. Ni berdasarkan hadis ni, hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Lelaki gemuk itu kiasan pada hak banyak buat charity lah. Datang jumpa dengan Allah. Tetapi bila ditimbang tak ada nilai sikit pun. Walaupun sekadar kata apa sayap si nyamuk. Lepas tu Nabi kata iqra'u. Cuba bacalah. Fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Tidak akan ditimbang amalan baik mereka. Kenapa? Tak ada tauhid. Ini antara contoh-contoh lah. Mother Teresa, Bill Gates. Banyak sungguh charity mereka buat. Juta, bilion. Mother Teresa pun. Tapi sorry to say lah. Sebab mereka tidak ada tauhid. Tidak ada tauhid. Lepas tu last kali biasa. Okay. Lepas tu kata apa, ayat terakhir tu Allah kata apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Macam mana sekalipun ilmu kamu hebat macam sekalipun, ilmu Tuhan ini tidak akan habis. Lautan yang tidak akan habis walaupun ditambah. Dan ayat macam ni sebenarnya nak mengajar kita supaya tawaduk ataupun rendah diri. Ilmu ni kalau ikut para ulama ada 3 tahap. Tahap 1 baru belajar. Dia paling tahu, orang lain bodoh belaka. Apa ustaz tu? Cakap ceramah macam ni. Apa dia ni? Itu darjah 1. Bila kita belajar lagi ilmu, masuk darjah 2, level kedua. Baru kita rasa, dia tu alim lah. Dia tu knowledgeable lah. Respect pada orang. Belajar lagi banyak kita belajar, kita rasa, saya ni tak tahu apa. Dan saya sedia belajar daripada siapa sahaja. Ini level ketiga. Kita boleh tengok. Ini penilaian dibuat oleh para ulama lah. Katanya siapa ni? Abdullah Ibn Mubarak, asalnya tabi'in. Jadi, kita sini boleh nilai aku duduk di mana. Kalau kita tengok orang tu tak betul, orang ni tak betul, baru darjah 1 lah tu. Kita mengaji lagi. Dan benda ni, dia datang sendiri. Saya dah berusia 46 tahun. Saya pernah ada rasa darjah 1 tadi tu. Darjah 2. Dan tak tahulah, saya rasa dah masuk ke tidak darjah 3 ni. Peringkat ketiga. Tapi at least kita duduk di peringkat kedua tu, dah bagus lah. Okey, ni tak ada apa. Ni, ini last kali. Qul innama ana basyarum mithlukum. Hebat macam mana sekalipun Nabi adalah manusia. Nabi adalah manusia. Nabi pesan, Nabi kata la tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Jangan kamu lebih-lebih puja aku seperti Nasrani memuja Isa anak Maryam. Sebut aku adalah hamba-Nya. Fa innama ana abduh, aku ni hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Cakap aku ni adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bukan apa, malaikat, bukan Tuhan dan sebagainya. Okey, saya rasa cukup lah untuk hari ni. Kita stop situ. Lama dah saya cakap ni. Baik, terima kasih Ustaz atas presentation yang sangat menarik dan juga pengisiannya. Jadi sekarang kita buka pada Q&A session. Jika kalian ada soalan kepada Ustaz, sama ada boleh tulis di ruangan chat ataupun buka mic dan tanya direct je pada Ustaz. InsyaAllah kita buka sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Hmm. Memandangkan kita pun tak lama lagi akan menyambut bulan Ramadan. Jadi saya nak minta Ustaz berikan nasihat lah kepada mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar. Sebab sekolah pun baru buka.
takut mereka semua ni, kami semua ni sibuk dengan assignment, kerja-kerja sehingga melupakan untuk mengejar atau menambah pahala aset kita di bulan yang mulia ini. Terima kasih. Oh, okey. Saya kena share satu hadis lah supaya entum sibuk macam sekalipun lebih appreciate Ramadan. Ya. Cari dulu mana hadisnya. Cakap panjang-panjang pun klise juga. Anda mesti membahagikan masa anda. Ramadan ada hadis. Tidak klise sangat. Mana dan hadis ni? Saya akan cari dulu. Ini slide saya lah. Okey. Dah tahu tempat dia, special location. Okey. Dah ada buka. Hadis ni dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis ni sekejap sekali lagi. Okey. Sibuk macam mana sekalipun, sedar Ramadan ni dah datang. Dan semoga hadis ini menjadi pengajaran bagi kita sekali. Talha bin Ubaidillah. Dia kata satu hari, dua lelaki daripada suku Bali, kabilah Bali, datang jumpa Nabi. Kedua masuk Islam. Seorang semangat untuk berjihad, seorang lagi biasa-biasa. Lepas tu yang semangat nak berjihad pun pergi berjihad, mati syahid. Setahun selepas itu, kawan dia yang kedua pula mati. Normal course lah. Lepas tu kata yang Talha, satu hari aku bermimpi. Aku mimpi, aku duduk di pintu syurga, keluar malaikat, malaikat pun jemput yang mati kemudian masuk syurga. Terlebih dahulu. Bukan mati syahid. Kan akhirnya mati syahid itu lebih tinggi darjat dia lah. Tapi dia dijemput kemudian, second. Lepas tu mereka ada orang lagi, keluar lagi, mereka kata pada Talha, keluarlah, balik. Kamu belum sampai kamu ke syurga. Dia gini, manusia pertama yang akan mengetuk pintu syurga adalah Rasulullah. Paling awal masuk syurga, paling mulia. Itu dia punya sifat dia lah. Sama juga neraka. Hak paling awal masuk neraka, iblis. Hak tu hak paling dahsyat. Jadi yang ni, hak mati setahun kemudian, bukan mati syahid, normal course dipanggil masuk ke syurga. Jadi bila Talha bercerita dengan para sahabat, sahabat rasa pelik lah. Lalu benda ni pun sampai per Nabi. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata, mesti ada beza antara dua ni. Nabi kata, bukankah dia hak mati lewat setahun tu, masuk Ramadan, puasa dalamnya, sembahyang berapa rakaat dalam setahun, dan sebagainya. Sahabat kata betul. Nabi kata, beza antara mereka jauh seperti langit dan juga bumi. Cukuplah hadis ini, Hanan dan juga yang lain, jadi motivasi kepada kita untuk ambil peluang yang sebaik mungkin dalam bulan Ramadan. Azam tu nak kena ada. Bahagilah masa tu. Dia kita sebenarnya pengurusan masa. Waktu kadang-kadang orang mengaji menuntut ilmu ni. Contoh saya biasalah kalau ada pelajar-pelajar nak sambung ke luar negara. Kita tak rezeki nak pergi luar negara. Tapi adik-adik ni datang jumpa Ustaz, saya nak pergi ke Jordan, nak pergi ke Madinah sama belajar ni. Tolong nasihat lah. Saya kata nasihat apa? Saya tak reti ke nak nasihat. Saya pun tak ada peluang belajar luar negara. Awak lebih. Awak kata banyak peluang. Tapi saya nasihatkan kepada awak, bacalah sebuah buku. Tajuk buku tu Qimatuz Zaman Indal Ulama. Pengarang dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilai masa di sisi ulama. Pengarang dia Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nak tanya kemiskinan mak dengan bapa, kita dah cakap tak. Tengah live. Oh. Nanti lepas ni ada staff kawan tanya benda. Okey. Kenapa buku tu, dalam buku tu bila kita baca boleh nangis lah. Kita baca kita akan menangis. Allah teruknya aku buang masa main telefon, main game. Sedangkan ulama dalam tu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni dahsyat juga. Dia cerita bagaimana ulama ni menjaga masa. Memanfaatkan setiap masa. Berbanding kita ni banyak sangat cabaran-cabaran sekarang. Duduk main telefon tanpa sedar dah sejam dah.
Kalau budak hafal Quran sejam tu dapat sejuzuk lebih dah tu. Jadi kesimpulan dan juga yang lain, ambillah hadis ni sebagai semangat dan hargai masa. Ambil peluang. Dan bila kita meningkat usia macam saya sekarang ni, makin rasa tuntut masa. Waktu sekarang saya akan buat dua aktiviti dalam satu masa. Sambil bawa kereta, letak telefon dekat steering, mengulang Quran. Masa lain tak sempat dah. Masuk toilet, ada buku di tangan. Sambil makan, ada buku di tangan. Kenapa? Tak sempat ada masa kita. Tak ada masa nak buang masa. Okey, Allahu a'lam. Habis. Ustaz, kalau satu soalan lagi boleh Ustaz? Boleh. Soalan yang pertama, dalam ayat 74 kan disebut famtalaqu hatta sampai habis laqad ji'ta syai'an nukra. Satu, Nukra. kenapa dia guna perkataan nukra, dia tak guna mungkar. Dan lagi satu, kita tengok dalam isu ayat ni pembunuhan Sa'ad. Macam mana kita nak jawab ataupun kita nak sangkal musuh-musuh Islam ni, dia kata Islam menganjurkan kebebasan dalam membunuh. Wow. Yang nukra tu saya surrender lah. Saya tu kena rujuk. Sebab bidang bahasa Arab secara mendalam bukan bidang saya. Iaitu saya tak boleh jawab. Kena rujuk balik. Tetapi hak membunuh ni kita kena ingat gini. Nas Al-Quran ni banyak. Jangan kita ambil nas khusus untuk dibawa kepada perbincangan umum. Contoh cerita Musa dan Khidir ini kalau kita tengok Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita kadang-kadang knowledge dia ada banyak sudut yang perlu kita pertimbang. Jangan ingat sudut kita saja betul. Kalau ikut sebenarnya Musa tu dalam cerita ketiga-tiga peristiwa ini, Nabi Musa memang sangat mirip dengan syariat kita. Syariat kita tidak menzalimi orang dan sebagainya lah. Tetapi rupanya jawapan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Khidir yang kemudian diterangkan kepada Nabi Musa, dia ada juga prinsip kita. Semua terpakai akhafud dararain. Kenapa tebuk perahu? Akhafud dararain. Lesser of two evils. Sebab Khidir nampak ke depan berdasarkan knowledge Allah Ta'ala beri kepada dia untuk selamatkan. Sama juga kenapa bunuh budak ni? Akhafud dararain. Budak ni bila besar nanti akan merosakkan mak ayah dia. Kenapa tolak dinding tu? Untuk menjaga keselamatan. Dia semua tak ada prinsip belakang agama kita. Dan tindakan Nabi Musa, persoalan dia tengok pada zahir dan dia kena cegah mungkar. Dan benda ni rupanya tindakan Musa dan Khidir, dua-duanya ada sumber ataupun ada kaedah dalam agama kita. Cuma Khidir ni dalam kes ini dia berada advance ke depan sikit. Allah Ta'ala beri kepada dia melihat ke depan. Dia nampak dah end result, lalu dia bertindak mencegah end result tu daripada berlaku. Tetapi nak kena ingat, kes Khidir ni adalah khusus untuk cerita ini sahaja dan perbincangan itu khusus untuk Khidir sahaja. Jadi kita tak boleh pakai cerita Khidir ni kepada orang lain. Sebab kita tak dapat wahyu seperti Musa dan juga Khidir. Lepas tu katakanlah ada orang kata tengok ayat ni Khidir mudah-mudah pergi bunuh orang. Kita kata ini adalah menunjukkan Islam ni tidak menghargai nyawa orang, mudah-mudah bunuh orang. Kita kata salah tu. Awak ambil kes khusus dalam cerita ini sahaja lalu dipakai pada benda yang umum. Contoh mudahlah. Kalau Allah boleh Allah Ta'ala boleh lantik Nabi Muhammad sebagai Nabi, Allah Ta'ala boleh lantik juga saya sebagai Nabi. Tak betul dari segi kaedah tu. Sebab hak lantik Nabi tu khusus. Sebaliknya kita kata kita ni dah jadi isu lain. Ada nas khusus hak menetapkan yang tu. Lepas tu nas khusus itu tak boleh dipakai pada hak lain. Sama je dalam kes ni. Nas khusus dan cerita Khidir ni, spesifik ini cerita ni. Ada hikmah lain. Seolah-olah Allah Ta'ala nak ajar kepada kita kadang-kadang knowledge ni, kita kena tengok ada banyak sudut. Kita rasa sudut kita betul dah, rupanya sudut orang lain macam Khidir tu pun betul. Sesuai dalam keadaan dia. Lepas tu bila kita kata adakah Islam mudah-mudah nak bunuh orang, kita kata banyak nas-nas umum hak lain. Allah kata wala taqtulu anfusakum, banyak nas-nas lain. Kenapa tak pakai hak tu? Jadi jawapan paling mudah Osman, kita kata dalam kes Musa dan Khidir boleh bunuh orang, ini special case untuk kes ini sahaja berdasarkan wahyu dan tak boleh pakai secara umum. Untuk umum banyak lagi nas-nas lain yang melarang melakukan pembunuhan. Bahkan bunuh orang pun dikira sebagai salah satu dosa besar dalam nas-nas lain. Yang nukra tu saya tak berani jawab. Itu bahasa, nak kena cek balik. Okey. Lagi? Ada soalan daripada Ahmad Daniel. Soalan dia, apa signifikan anjing dalam kisah Ashabul Kahfi ni? Anjing. Sebenarnya gini, kalau ikut Maulana Asri di Kelantan
Dia kata anjing ni gini, Allah Ta'ala buat sesuatu tidak sia-sia. Allah kata wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Dia tak cipta langit bumi semua sekali secara sia, mesti ada sebab. Jadi secara tak langsung Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita antara makhluk yang sangat bagus untuk menjadi peneman dan boleh protect properti kita, keselamatan kita adalah anjing. Dan anjing tu makhluk ciptaan Allah dan dia juga teknologi Allah yang kita boleh ambil manfaat dengan batasan-batasan tertentu. Sebab apa kalau kita baca tadi itu wakal buhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjing tu duduk jadi protector dekat entrance gua. Kenapa anjing? Kenapa tak kucing? Kenapa tak burung? Sebab matlamat untuk mereka tidur ni Allah Taala nak jaga supaya itu. Walaupun Allah Taala boleh buat mereka ni tidur tanpa gangguan, tetapi kenapa ada juga fungsi anjing. Ini dalam kehidupan kita biasa ni kadang-kadang kita perlu protector, penjaga. Dan penjaga tu mengikut kesesuaian dan juga zaman. Zaman sekarang protector kita mungkin kita kata security guard di depan, ada pagar ataupun pagar rumah kita berkunci dan sebagainya. Tetapi kenapa anjing dalam kes ini? Anjing adalah teknologi Allah yang sepatutnya kita ambil manfaat tapi dalam batasan-batasan. Itu cerita dia. Lepas tu kalau kita tengok pasal anjing ni, dalam surah lain pun Allah Ta'ala sebut anjing ni memang teknologi Allah, macam contoh surah Al-Ma'idah ayat 4, anjing, buru dan juga banyak benda lain. Saya jiran dengan India, kiri kanan saya India Hindu lah. Lepas tu hak belah kanan saya ni memang ada anjing. Dia ada anjing, tapi dia anjing tu disimpan dalam garaj dia lah. Dan anjing dia ni apa kelebihan dia? Kita rasa lebih selamat. Tak adalah kita nak pergi gosok anjing dia tu, tetapi kita rasa dia selamat. Ini seolah Allah Ta'ala nak sebut tidak ada yang sia-sia di alam ni. Semua ada fungsi belaka. Tapi biarlah ada batasan dia. Okey. Allahu a'lam. Jelas tak? Jadi yang ada soalan lagi ke daripada peserta kita? InsyaAllah kalau tak ada, insyaAllah sampai situ juga. InsyaAllah so penutupnya Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih pada Ustaz Abdullah Bukhari atas pengisian yang sangat bermakna dan banyaklah input-input yang baru yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah yang akan dimanfaatkan dan akan diamal lah pada masa akan datang insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita boleh tutup majlis kita dengan takbir kafarah dan suratul As. Okay. Sebelum tu nak tanya, Ahmad Daniel ni pelajar universiti kita ke? Ya Ustaz, pelajar UIA. Kos apa Tak pasti, Quran Sunnah ke Sulfiq? Sorry, Daniel, entah kos apa Kos Quran Sunnah. Oh, insya-Allah. Ahlan bikum. Entah kes special need lah ni Yes, blind, totally blind. Lepas tu ada liaise dengan Prof Rosita SDU tak? Dia banyak tolong lah. Okey. Sebab itulah kita di UAE ni cabaran untuk budak ARK ni. Kalau boleh Sebab di USIM dah ada ni. Abdullah Ibn Maktum group, ada research center. Kalau boleh kita di UAE jangan ketinggalan benda macam ni. Special need student ni sebenarnya adalah amanah untuk kita semua. Kita kena bantu. Sebab ujian Allah Ta'ala berbeza. Walaupun ujian berbeza, ujian kepada mereka peluang untuk kita dapat pahala dan sebagainya. Jadi Ahmad Dania, saya percaya budak ARK ni mereka sebab ada seorang bekas pelajar ARK ni dia autistik dan dia kata pengalaman dia duduk di UAE ni compare dengan kuliah-kuliah lain. Dia dalam kuliah lain dia kena ejek, sengan lah, otak tak betul lah, beyond. Tapi dia kata jiran pelajar-pelajar hak duduk sama bilik dengan dia, hak sama kos ARK, dia kata sangat berakhlak. Jadi ini pun satu latihan kepada antum semua, insya-Allah. Okey, terima kasih. Ahlan bikum Daniel. Jadi peringatan kepada semua peserta, jangan lupa untuk isi Google Form untuk mendapatkan star point insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.